Okey, bab berak tadi tu. Ada orang beli pasir. Sama ada dia pasir sebenar atau pasir jadi-jadian ke apa gitu, maka berak dalam tu. Maka lepas dia berak, apa urusan kita? Segera buang, bukan biar bau naik satu rumah itu. Itu satu. Yang kedua, berak pergi ke tandas. Okey lah. Okey, dua. Dan kucing tu berak, dia tahu ke tidak pasal berak? Itu persoalan dia. Okey, baik. Masa lepas dia berak, ada kemungkinan tak ada bekas-bekas di punggungnya dan kemudian dia duduk merata-rata? Sekarang ni viral kucing. Viral kucing. Apa? TikTok saya pun boleh tahan. Sampai orang kata kat saya apa tahu? Orang kata, kucing najis ke ustaz yang najis? Oh, sampai begitu. Sekarang orang komen, ya Allah, siang malam pagi petang dahsyat. Dia dengar 1 minit, kemudian dia komen 1 jam. Dia dengar 1 minit. Dan dia dengar pula tu dengan niat mencari salah. Kita jumpa salah je. Kalau kita dengar betul-betul, kita sebut dah yang najis tu, najis dia tahi dengan air kencing dia. Kalau dibiarkan dalam rumah bersepah-sepah, kan tak elok. Nak solat berbau gitu gini. Maka kalau nak bela kucing, letaklah tempat yang elok-elok. Letak sangkanya. Kalau dah kita duduk dalam rumah, kalau najis dia berbau, kita letaklah di halaman rumah, buat sangka besar-besar, bagi keindahan elok-elok, sediakan had dia, ada kucing jantan, ada kucing betina, kemudian ada waktu-waktunya lepaskan dia pergi. Jangan jaga dia macam manusia. Ada dipakainya baju Doraemon. Iya. Ada dipotong-potongnya bulu kucing tu macam janggut orang. Bukan ada kerja manusia. Sebab tu, hukum bela kucing tak ada masalah. Hukumnya harus. Walaupun mazhab Imam Hanafi kata kucing tu najis. Ada pendapat kata najis. Tapi kita kata najis. Yang kita kata najis tu kerana apa? Air kencing dan tahi dia tu. Yang bukan hanya duduk di halaman rumah kita, kadang-kadang penuh halaman rumah orang. Kita pula pandai ngajar kucing, suruh berak rumah orang. Balik dah lepas berak, baru balik rumah kita. Kalau orang marah, orang komplain, kita marah pula. Ini bahayanya. Tapi itulah, ya Allah, kadang-kadang kita sebagai manusia terasa juga hina benar ustaz ya. Gitu. Tapi tak. Ya, kenapa? Disebabkan kalau kita buat nak cari redha manusia, manusia selalu mengecewakan kita. Tapi kalau buat untuk cari redha Allah, Allah sentiasa beri ketenangan dan kedamaian pada kita. Kan dia? Maka tenang-tenang aja insya-Allah. Ya. Baik, saya jawab yang tu dulu. Kucing yang sekarang ni memang viral kucing. Viral kucing. Okey, baik. Kucing yang kita bela dalam rumah tu kan, yang bela dalam rumah tu. Ada orang letak pasir. Boleh tahan kos. Saya sendiri, sebab tu bila orang komen dalam viral TikTok saya tu, sebenarnya komen tu dia sepatutnya jumpa saya dulu. Sebab saya sekarang tengah uruskan seekor kucing yang ditinggalkan dengan kucing tu luka sampai gugur daging dia di kaki tu. Saya bawa pergi veterina, kemudian dah duduk 3 minggu dah 2,000 lebih kos saya tanggung untuk rawat dia tu. Saya bagi tahu orang doktor, simpan dia sampai dia baik, kemudian hantar balik kat saya nak lepaskan. Jadi tidak adil lah kalau kata ustaz komplain macam ni, ustaz tu tak suka. Tak sebenarnya. Okey, bab berak tadi tu. Ada orang beli pasir. Sama ada dia pasir sebenar atau pasir jadi-jadian ke apa gitu, maka berak dalam tu. Maka lepas dia berak, apa urusan kita? Segera buang, bukan biar bau naik satu rumah itu. Itu satu. Yang kedua, berak pergi ke tandas. Okey lah. Okey, dua. Dan kucing tu berak, dia tahu ke tidak pasal berak? Itu persoalan dia. Okey, baik. Masa lepas dia berak, ada kemungkinan tak ada bekas-bekas di punggungnya dan kemudian dia duduk merata-rata? Ada kemungkinan lah.
Kalau awak dua letak dalam rumah contoh, tak apa letak dalam rumah, tak apa kalau siapa nak letak pun. Tapi ada kemungkinan tak berlaku yang itu? Ada lah. Dia pergi duduk dekat sofa kita. Contohnya kita kadang-kadang solat di ruang tamu, kita bentang kapet dan dia berak dan kemudian dia pergi duduk area situ dan dia bukan reti basuh berak. Jadi contohnya sama ada dia berak di sini atau dia berak di sana, itu tak apalah. Sebab tu hati-hati. Suatu pandangan peribadi saya katakan adalah kalau nak bela kucing, biar ada tempat khusus yang di luar rumah. Di luar rumah buat sangkar besar. Kan awak bela, awak duit banyak. Kan awak buat bila elok. Saya berpengalaman kerana isteri saya yang baru ni dia suka dengan kucing. Dan ketika mula menikah dengan dia, saya ikut kehendak dia tu, saya tempah sangkar harga dia RM3,000. Besar. Kucing tu boleh melompat merata-rata. Tapi bila dia sibuk, dia ikut saya. Semalam kami di Perak 4-5 hari, esok lusa kami di Melaka begitu begini kan. So dia tak ada ruang nak tunaikan hak kucing. Takut jatuh berdosa dan akhirnya kami lepaskan kucing tu. Kita lepas. Kenapa? Sebab kita tak mau kita masuk dalam neraka seperti mana yang Nabi sebut, ada seorang perempuan yang masuk neraka akibat daripada dia bela kucing dan dia sangkarkan kucing, dia tak bagi makan dan dia juga tidak melepaskan agar kucing tu pergi cari makan. Akhirnya mati dan dia masuk neraka kerana bela kucing. Bukan salah bela kucing tu, bukan. Tapi penekanan kita adalah tentang najis. Yang tu, maka kalaulah kita pastikan dia tu berak, kemudian ada wipe tisu ke bagi ke apa gitu, kan ya. Apa-apa yang sepatutnya lah. Maka okeylah, tak adalah masalah. Berak dalam tandas. Bagus kalau kucing tu faham. Orang yang tak reti flush. Dia kucing reti flush, tak ada masalah. Itu semua tak ada masalah. Tetapi jaga hak dia. Hak dia apa? Hak dia adalah bebas dilepaskan. Bebas dilepaskan. Dia boleh bertemu dengan kucing-kucing lain, searena dengan, sekampung dengan dia. Dia boleh makan apa yang dia nak di luar sana. Itu hak dia juga. Awak nak bela, nak bantu apa-apa tu tak ada masalah apa-apa. Okey, ada apa satu lagi? Macam mana? Kasih. Ini pun satu perkara juga. Bela kucing, kasih terus. Kan? Potong bahagian peranakan, bahagian sperm dia tu, sehingga yang jantan tu makin hari obesity. Ya, akhirnya bergolek berdebu, jalan tak larat. Siapa yang beratkan dia? Kita. Dosa. Memang dosa. Bolehlah kasih tu, tapi sampai satu tahap. Bila keliling kita kucing orang tak ada, ataupun hidup orang diganggu dek kucing, masa tu bolehlah kasihnya. Adalah hukum-hukum tertentu. Tapi tidaklah kalau awak bela 5-6 ekor kucing, kemudian bila nampak 6 ekor, kasih terus kucing tu. Apa hak kita? Sebab tu untuk menyelamatkan kita daripada perbincangan-perbincangan khilaf dan sebagainya, maka kalau kita betul sayang ke kucing, pergi mana-mana pusat penjagaan kucing yang besar-besar tu, beri bantuan kepada mereka. Kerana mereka jaga mana yang sakit, dia ambil, kemudian sihat dia lepaskan. Dia ambil, yang tu sepatutnya. Bukan kita buat dengan cara yang kita duk buat dan akhirnya membebankan halaman rumah orang lain. Saya tak benci dengan kucing. Saya okey dengan kucing, tak ada masalah. Tapi saya tak suka bawa kucing masuk dalam rumah kerana kita takut masalah najis itu. Kucing pula, dia berak tu boleh tahan. Kucing dia kencing ikut suka hati dia je. Kejap-kejap, ada kuning-kuning kat tepi sini. Kejap-kejap ada ke tepi sini. Kejap-kejap bau dan sebagainya. Kita solat pula atas kapet depan tu. Begitu. Maka untuk bagi hak kucing adalah biarkanlah dia hidup dengan habitat dia tersendiri. Alah, kalau kita duduk dalam sangkar, macam mana ceritanya? Itu kan. Itu aja. Wallahu a'lam. Insya-Allah yang tu je. Sama juga dengan pemeliharaan burung. Ya, sama.
Sama. Dia asal kepada hukum adalah tidak dilarang, tetapi bila kita buat macam tu, kita akan memberi bebanan dan kezaliman atas binatang tu nanti. Dan takut-takut pula sebab binatang ni berhak menuntut di sisi Allah Ta'ala nanti atas perbuatan manusia atas dia. Ya, ada berhak tuntut. Malah dalam hadis cerita kambing dengan kambing pun tuntut. Ada kambing yang tak ada tanduk, tuntut. Sebab dia kena tanduk dengan kambing yang ada tanduk. Iya. Jadi kita jadi manusia kena hati-hati. Ya. Jadi hukum dia apa? Sebab orang duk tanya sangat-sangat. Hukum dia asasnya bela kucing tidak dilarang. Tapi persoalannya, adakah kita dapat menunaikan hak kucing itu mengikut kadar kucing itu? Kucing tu perlukan berjalan di luar, kucing tu perlukan makanan yang dia suka. Kucing itu dia tak perlu pakai baju Doraemon macam tadi tu. Dia tak perlu pakai baju, dia tak perlu itu dan tak perlu ini. Jadi kalau kita jumpa kucing, kalau kita dapat bela dan bagi hak dia, maka tak adalah masalah. Tak ada masalah. Yang kita tekan tu sebab najis dia. Najis dia berak kencing dia tu. Air liur dia tak apa. Air liur tak ada masalah, berak kencing dia tu. Kucing bak berak, okey kita sediakan. Tapi pengalaman saya yang buat sangkar besar tu, kalau kita bila dah sangkar besar, lepas tu kita satu-satu hari kita lepaskan. Walaupun tempat-tempat disediakan, tapi dia tetap kangkang dia pergi kencing kat merata-rata tempat lain. Ada juga waktu tu, kenapa? Nama pun kucing. Iya. Bulu. Okey, bulu ni ada khilaf pandangan saja. Bulu kucing bersentuh dengan kucing batal wuduk ke tidak? Ada pandangan, khilaf pandangan. Pada hakikatnya jumhur ulama kata tak batal. Tak ada masalah. Dia bukan najis. Walaupun ada sedikit pandangan mazhab Imam Hanafi kata najis, tapi dia tak najis. Cuma dalam TikTok saya tu, saya sebut pada hari tu orang cerita, orang tanya soal kucing berak dan kencing di halaman rumah orang. Tu yang kita jawab tu. Sebab tu kameraman macam ni, bila dia nak potong, dia nak edit, dia nak cut, dia kena tanya ustaz dulu. Sesuai ke tidak edit macam ni. Takut-takut dia yang buka fitnah. Gitu. Dia kena tanya ustaz, ini okey tak? Ini okey ni, ini tak? Tiba-tiba je. Okey. Jadi hukumnya siapa yang sayang ke kucing paling baik bantu di dalam mana-mana organisasi yang uruskan kucing. Itu bagus. Bantu. Kita bukan nak bela kucing macam kita nak. Bukan. Bela kucing kita nak bagi makan apa yang kita suka. Kita nak ambil gambar dia, pakaikan baju, pakaikan crown. Bukan ada kerja. Iya, sungguh.